Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama syukur, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melimpahkan rahmat, anugerah dan nikmatnya kepada kita. Pada pagi ini dapat kita berkumpul di sini, alhamdulillah. Terima kasih paling utama kepada tuan rumah lah, Tin Zairin, di atas jemputan untuk saya dan juga para jemaah hadir dalam sesi kali ini. Terima kasih juga Kak Masyitah sebagai yang menjemput, dan juga ada jemaah yang dah kenal pun, Tok Nah dan juga Tok Kana dan yang lain-lain lah. Dan ada yang pertama kali kita bertemu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini menatijahkan satu kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah satu peringatan dalam sebuah perjalanan, bahawa hidup kita ni sebuah perjalanan. Mau tak mau kita akan bergerak kepada satu tempoh waktu yang sama-sama kita tak tahu bila waktu kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita bawa kereta lah, tengah-tengah ada mengantuk, tiba-tiba co-pilot kata nak minum kopi ke, ataupun tengah-tengah kita mengantuk, dia picit-picit belakang. Supaya apa? Supaya perjalanan kita tu tetap berada di atas landasan yang lurus dan tidak terbabas sehingga mengakibatkan kemalangan ataupun kebinasaan. Jadi apa yang kita sedang buat pada hari ini adalah satu sesi tazkirah, muhasabah, perkongsian. Saya ingatkan para jemaah sekalian, dalam masa yang sama mungkin saya sendiri pun boleh mengambil panduan dan peringatan dalam sesi kali ini, supaya sama-sama kita muhasabah diri untuk kita menuju destinasi kita yang sebenar, tempat tinggal kita yang asal. Yang asal tempat tinggal kita di mana? Syurga. Itu asal kita. Jangan lupa, manusia ni Allah ciptakan dia asalnya dalam syurga. Andai tidak kerana Nabi Adam AS makan buah larangan itu, nescaya manusia sudah duduk dalam syurga. Allah ciptakan manusianya asalnya di syurga, sehingga sebab tergoda dengan godaan iblis, lalu akhirnya Nabi Adam makan daripada buah larangan itu dan dikeluarkan baginda daripada syurga ke dunia. Sampai di hari akhirat orang akan jumpa balik Nabi Adam. Kata, sebab kamulah kami keluar daripada syurga. Tapi Nabi Adam pun pandai juga, sebab dia berhujah dengan takdir. Dia kata, takkan kamu nak marah kat aku tentang sesuatu yang Allah dah tentukan sebelum Allah ciptakan aku. Sebelum Allah cipta Nabi Adam AS, Allah dah bagi tahu malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah dah bagi tahu dah kepada malaikat bahawa dia akan jadikan di bumi ini khalifah. Tapi Allah ciptakan Nabi Adam pertama-tama duduk dalam syurga. Kenapa tak cipta terus dalam dunia ni? Tapi Allah Ta'ala cipta dulu dalam syurga, sehingga bila terkeluar daripada syurga ke dunia, Nabi Adam jawab, takkan kamu nak marah aku kepada sesuatu yang Allah dah tetapkan. Sebelum daripada dia ciptakan aku, dia dah kata dah kepada malaikat bahawa dia akan jadikan di bumi ni khalifah. Tapi Allah jadikan asal Nabi Adam dalam syurga, supaya kita ni anak cucu Nabi Adam merasa kerinduan kepada syurga, dan kita rasa nak kembali kepada syurga lebih daripada selesanya kita berada di atas dunia. Sehingga bila dalam hadis Nabi SAW sebut,
Seorang manusia bila masuk syurga, dia lebih kenal tempat tinggal dia dalam syurga berbanding tempat tinggal dia di dalam dunia. Andai kata kita turun dekat airport, KLIA, turun balik umrah ke balik mana ke balik London ke, turun-turun kita tahu tak mana nak balik ke rumah kita ni? Tahu. Pasal apa? Sebab kita memang kenal rumah kita. Tapi kata Nabi SAW, waktu ahli syurga masuk syurga, dia lebih kenal tempat dia dalam syurga berbanding rumah dia di dunia. Maknanya apa? Sesungguhnya ikatan kita dengan syurga tu sebenarnya lebih rapat, lebih erat, lebih kukuh daripada ikatan kita dengan tempat tinggal kita di dunia. Jadi semua itu sebagai mukaddimah supaya kita ni merasakan bahawa kerinduan kita nak kembali ke tanah air yang asal itu kuat, membuak-buak, sehingga seolah-olah perjalanan hidup yang saya analogikan tadi seperti kita bawa kereta, ada orang sebelah, ada co-pilot, kita tolong ingatkan dia, jangan mengantuk, jangan tidur, jangan terbabas, jangan berhenti, teruskan perjalanan kita sampai ke kampung kita. Maka macam itulah hari ni kita duduk dalam majlis ni. Jangan tidur, jangan melencong, jangan terbabas, jangan berhenti, jangan melencong. Sebaliknya tetap teruslah berada di atas jalan yang lurus yang menyampaikan kita ke tanah air kita, iaitulah syurga. Dan jalan itu kita kenal sebagai siratal mustaqim. Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Quran supaya kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan tu nak bawa kita ke mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. So jalan yang lurus tu nak bawa kita ke mana? Andai kita stay, fokus, tidak tergelincir, tidak melencong, kita stay je di atas jalan tersebut, dia akan bawa kita ke mana? Dekat highway Siratul Mustaqim tu hanya ada satu level. Dan kalau nak pergi ke tempat tu hanya ikut highway tu je. Kalau ikut jalan lain tak akan sampai. Level tu dia tulis apa? Syurga. Dekat highway Siratul Mustaqim clear, besar dia tulis. Kalau kita boleh gambarkan dan bayangkan, di situ tertulis jalan syurga. Nak pergi syurga, itulah jalan dia. Jangan melencong, jangan gigi, jangan kanan. Satu hari Nabi SAW pernah dia gariskan satu garisan yang lurus. Mungkin kita biasa dengar ada hadis ni kan, garis yang lurus, yang panjang. Kemudian di tepi-tepi tu Nabi lukis pula garis yang pendek-pendek dan putus-putus. Kemudian Nabi SAW bacakan ayat Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah dia, kata Nabi SAW, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutlah jalan ni. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Yang duduk tepi-tepi tu, Nabi tunjukkan tepi-tepi tu. Fatafarraqa bikum an sabili, yang menjadikan kamu tergelincir atau terpisah daripada jalan yang sebenar ini. So jalan itu adalah jalan Siratal Mustaqim, dan jalan itu adalah jalan Al-Quran, dan jalan itu adalah jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penunjuk jalan tu kat kita. Saya suka tengok debat orang Kristian kan, kalau dekat Hyde Park dekat London tu.
Kan ada debat tu dia guna istilah bahasa Bible, I'm the way, I'm the light. Pada Jesus kata, akulah jalannya, akulah cahayanya. Sebenarnya benda yang sama. Nabi SAW dialah jalan. Dialah jalan, dialah cahaya, dialah yang membawa kita kepada apa yang Allah SWT nak daripada kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergelincir daripada jalan ni. Stay focus, stay focus. Walaupun perjalanan ni the longest, perjalanan yang paling panjang dalam hidup kita ialah perjalanan mencari syurga. Kalau nak pergi London naik flight berapa jam? Macam tu. Kalau Mekah 8 jam, sambung lagi berapa jam? Kalau direct flight berapa? 11 13 11 jam direct flight. Kalau kita pergi Mekah 8 jam. Kalau nak pergi syurga ni, kita ambil masa perjalanan tak tahu. Tak tahu. Depend. Setiap orang ada waktu perjalanan masing-masing. Ada orang perjalanan dia ke syurga sekejap saja. Hidup 10 tahun, lepas tu meninggal. Dia telah memulakan perjalanan, kemudian ada orang lama, ada orang sekejap. Kan? Siapa yang diberikan tempoh perjalanan yang lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana lebih beruntung dia daripada orang yang ambil jalan yang sekejap? Orang nak pergi ke syurga, perjalanan kita kata berbeza. Ada orang ambil masa dia lama, ada orang ambil masa dia sekejap. Ada baby lahir, meninggal. Kita pun panggil ni, mudah-mudahan dia menunggu ibu bapaknya di pintu syurga. Mudah-mudahan. Kan? Oh, sekejapnya dia, mudahnya jadi budak kecil, kita kata. Pasal apa? Tak ada dosa dia. Tak ada dosa, tak kena hisap, tak kena apa, sebab dia meninggal sebelum balik. Kita, akidah kita, anak-anak orang Islam, kalau dia meninggal dalam keadaan belum balik, mana kedudukan dia? Syurga. Habis tu kita yang lama ni mana? Untung dia lah ambil masa sekejap. Betul ke untung orang yang ambil masa sekejap atau untung orang yang ambil masa lama? Depend apa yang kita guna selama masa yang diberikan oleh Allah. Kalau selama perjalananku kita ambil benda-benda yang bermanfaat, perjalanan kita ambil masa jauh, panjang, jauh kita nak pergi. Orang lain pergi cepat je, tapi kita pergi lama dari sudut masa. Tapi sepanjang perjalanan tu kita ambil bekal. Orang tu ambil bekal, orang ni ambil. Kalau dia bawa satu lori, kita bawa mungkin satu kapal. Pasal bekal kita banyak. Sekarang ni kita tanya sekali lagi, mana lebih untung? Masa yang sekejap ke masa yang lama? Kalau kita rasa kita boleh mampu ambil bekalan yang banyak, kita akan kata alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku sehingga saat ini. Kerana sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepada kita tu adalah peluang untuk kita menambahkan perbekalan kita atau menambahkan kelengkapan kita, perbendaharaan kita apabila kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sejauh beza hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad yang ni masyhur, biasa kita dengar dalam bulan Ramadan. Iaitulah kisah dua orang lelaki yang masuk Islam secara serentak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang lelaki masuk Islam secara serentak dan kedua-duanya tinggal di rumah seorang lagi sahabat nama dia Talhah bin Ubaidillah. Salah seorangnya rajin daripada yang kedua. Lalu yang rajin ni buat amal sampai dia berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Dalam masa yang singkat setelah dia masuk Islam, dia berjihad fi sabilillah, kemudian dia mati syahid. Alhamdulillah. Seorang lagi
Dia tak serajin yang pertama. Nah, tapi dia hidup lama lebih daripada yang pertama sampai masa setahun. Lepas setahun dia meninggal. Ada riwayat kata dia meninggal bukan mati syahid, dalam keadaan biasa saja dia meninggal. Lalu Talhah bin Ubaidillah, tuan rumah yang dua orang ni menumpang ni, tiga-tiga ni sahabat Nabi lah. Dua orang masuk Islam menumpang di rumah Talhah bin Ubaidillah. Setelah dua-duanya meninggal, Talhah tuan rumah ni mimpi. Ni cerita dalam hadis sebut ni. Dia mimpi, dia tengok dia di depan syurga dengan dua orang yang duduk tumpang rumah dia ni. Tengah-tengah duduk bertiga, tiba-tiba ada satu suara menjemput, Fulan bin Fulan, silakan masuk syurga. Yang dijemput masuk syurga dahulu ialah lelaki yang kedua, yang bukan mati syahid. Kemudian duduk sebentar waktu, datang lagi satu seruan, Fulan bin Fulan, jemput masuk syurga. Jadi barulah yang kedua tu, itulah orang mati syahid. Yang pertama, dia yang meninggal pertama tapi masuk syurga kedua, lewat. Talhah pun duk tunggu lagi, takut-takut ada panggilan sekali lagi. Tak ada orang lain dah ni, aku dah ni tinggal ni. Dia pun tunggu punya tunggu. Suara tu kata, adapun kamu Talhah belum sampai lagi waktu. Kamu baliklah dulu. Dia pun sedar daripada tidur dia. Bila dia sedar daripada tidur, dia berfikir dan kehairanan. Apa yang menyebabkan dia hairan? Dia hairan macam mana orang mati syahid masuk syurga lebih lambat daripada orang yang mati biasa. Patutnya mati syahid lah, besar pahala dia. Dah tak? Ni orang mati biasa masuk syurga dulu daripada mati syahid. Dia pun heran. Bila dia heran, dia pergi tanya Nabi SAW. Bila dia tanya Nabi SAW, Nabi kata, kenapa kamu heran? Apa yang pelik? Yalah pelik lah, macam mana orang mati syahid ni masuk ke syurga kemudian yang mati tak syahid masuk syurga dulu. Jawab Nabi SAW, bukankah yang mati kemudian ni dia sempat hidup setahun lebih lama daripada yang mati syahid? Dia kata ya. Dan dalam masa setahun dia hidup lebih tu, dia sempat salat dengan bilangan salat yang lebih banyak daripada yang pertama. Kalau mati syahid, berapa jumlah bilangan rakaat dia salat? Sekat dia mati, sekat tu lah bilangan jumlah rakaat dia. Hak ni sempat hidup setahun. Kat setahun ni berapa jumlah rakaat dia? Sehari 5 waktu, sehari 17 rakaat. Cuba kali 365 hari. Berapa syahid? Cuba kira. Satu tahun 365 hari kali 17. Berapa jumlah rakaat kita? Itu tidak ahli matematik, payah nak congok kira-kira ni. 6,205 rakaat hak wajib. Kalau dia campur dengan rakaat sunat pula, dah. Qabliyah, ba'diyah dia pun, sunat rawatib pun ada 12 rakaat sehari semalam. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat lagi ba'diyah zuhur, 2 rakaat lagi ba'diyah maghrib, 2 rakaat lagi ba'diyah isyak. Campur 12, Allah, berapa? Tu 29. Kalau 29 kali 365 hari, 4 campur dengan 6,000 tadi, lebih kurang dekat 10,000 rakaat setahun. Kalau dia semayang tu, jaga tu. Kalau dia semayang duha pula, kalau dia semayang tahajud lagi, Allahu Akbar. Jumlah bilangan rakaat dia kita tak tahu banyak mana. Ni beza setahun. Tahu Nabi kata di hujung hadis tu, Nabi kata, dan bukankah dia sempat bertemu dengan Ramadan? Mana kawan tu mati syahid tak sempat Ramadan. Dia yang umur setahun ni sempat bertemu Ramadan. Hanya modal 1 tahun umur,
Nabi SAW kata, jarak di antara dua orang ni dalam syurga, antara yang syahid ni pahala besar ke tak besar? Besar. Jarak antara yang syahid dengan yang masuk syurga awal daripada yang syahid tu adalah seperti langit dan juga bumi. Padahal dia hanya ada modal lebih umur setahun. Dia gunakan umur setahun itu untuk salat, untuk puasa di bulan Ramadan. Cuba bayang nikmat yang Allah bagi kat kita, yang umur kita ni banyak dah. Lahir dalam Islam. Sahabat tadi masuk Islam usia dewasa dah. Kita ni lahir Islam, baligh dalam keadaan Islam. Bermula kita baligh. Hari pertama kita baligh, hari itulah Allah mulakan kira catatan amalan kita. Bermula hari pertama baligh, kita sudah ada akaun amalan kebaikan. Dahsyat. Orang lain yang bukan Islam, baligh dia bukan Islam, tak ada lagi akaun amalan soleh. Sebab amal soleh ni hanya dikira apabila seorang itu beriman kepada Allah. Kalau dia tak beriman kepada Allah, sebaik mana pun amalan yang dia lakukan, dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, kerana hanya Allah Tuhan yang boleh memberikan pahala, dan hanya Allah Tuhan yang boleh memasukkan seorang hamba ke dalam syurga. Kalau seorang tu tidak beriman kepada Allah, daripada mana dia nak dapat pahala? Dia nak minta dengan Tuhan yang dia sembah selain Allah. Tuhan yang dia sembah selain Allah tidak memiliki pahala, tidak memiliki syurga, dan tidak memiliki apa pun, kerana sesungguhnya hanya Allah Tuhan yang benar, dan dialah satu-satunya Tuhan yang wujud. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Dialah pencipta langit dan bumi, dan dialah pemilik seluruh alam semesta. Dialah Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Jadi kita faham, apabila orang ni baligh dalam keadaan tidak Islam, akaun amal salih dia belum ada. Kita yang masuk, kita bukan masuk Islam, kita yang lahir dalam Islam, baligh kita umur berapa baligh? Ambillah average dalam mazhab, umur baligh 15 tahun. Kalau umur kita lah ni 40 tahun, tolak 15 tahun, kita ada berapa umur? 25 tahun. Umur baligh kita sudah ada akaun. Sahabat tadi setahun pun jarak dengan orang mati syahid, langit dengan bumi. Kita ada akaun 15 tahun. Bukan kita nak kata kita confirm dah, tapi sekurang-kurangnya itu peluang nikmat yang Allah bagi kat kita, umur yang Allah bagi kepada kita. Kita telah Islam bermula hari kita baligh sampai saat ini. Soal Allah terima ataupun tak terima itu kita tak tahu. Andai kata Allah terima, alhamdulillah. Tapi kita bimbang juga, takut Allah Ta'ala tak terima. Kalau Allah Ta'ala tak terima, memang saja juga. Terang. Tapi nikmat Allah bagi kat kita tu, umur kita dah panjang, dah banyak masa, maka ini sebenarnya adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Betapa banyaknya kita masa yang Allah Ta'ala kurniakan. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat ramai orang yang tertipu dan menyesal di hari akhirat kelak. Tertipu dengan apa? Yang pertama, as-sihhatu, kesihatan. Allah bagi umur yang sihat, tapi sihat dia tidak guna untuk meneruskan perjalanan menuju syurga, ataupun untuk dia kena terus juga untuk gunakan waktu ambil bekalan menuju syurga. Patutnya kesihatan yang ada, tengah sihat ni lah kita nak ambil pahala tu bubuh dalam poket kita, nak ambil pahala ni bubuh dalam poket kita, sehingga pahala kita bawa tu orang lain bawa selari, kita ni bawa macam train bubuh.
berlori-lori, gerabak banyak pahala belakang. Patutnya macam tu. Tapi mudah-mudahan itulah yang Allah Ta'ala akan rezekikan kepada kita. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab pahala ni supaya kita tidak terlalu resah dengan hidup kita. Kita rasa, aku dulu ni banyak mana pahala kita. Kita tak tahu. Cuma kita kata dalam sistem pahala ni, bukan kita nak jadi orang yang bagi pahala tak, tapi kita nak memahami bagaimana Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Adil. Para ulama bincang, ibadat ni berlaku ada dua jenis. Ibadat ni, apa maksud ibadat? Apa maksud ibadat? Ibadat ni ialah satu kata nama yang merujuk kepada atau yang merangkumi semua perkara yang disukai oleh Allah dan diredai olehnya. Boleh tangkap? Sekali lagi kita ulang. Apa maksud ibadah? Ibadah ialah satu kata nama yang merangkumi semua perkara yang Allah redha dan Allah suka. Maknanya, apabila kita buat sesuatu yang Allah redha dan apabila kita buat sesuatu yang Allah suka, maka perkara itu bernilai ibadah dan akan diberikan pahala. Boleh faham? Apabila kita buat sesuatu yang Allah suka atau sesuatu yang Allah redha, maka dia akan dikira sebagai ibadah dan akan bernilai pahala. Sesuatu ni apa dia? Sesuatu yang saya sebut sesuatu tu. Sesuatu ni ibadat terbahagi kepada dua. Ibadat bahagi kepada dua. Satu, ibadat kita panggil ibadat semata-mata ibadah. Dalam bahasa istilah fiqh kita panggil ibadah mahdah. Mahdah ni ibadat yang murni ibadat. Tak ada benda lain melainkan ibadat. Contoh, kita semayang. Bila kita semayang, Allahu Akbar, kita putuskan semua hubungan dengan manusia. Nak cakap tak boleh, nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, nak apa pun tak boleh. Hanya semata-mata kerana Allah. Mahdah, murni, semata-mata. Bentuk ibadat tu semata-mata tu. Puasa, kita puasa hanya kerana Allah. Ambillah semua bentuk ibadat-ibadat zikir. Duduk subhanallah, 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 subhanallah. Itu ibadat. Tapi mahdah, murni, tak campur dengan benda yang lain. Yang ni Allah Ta'ala suka. Betul, termasuk daripada yang Allah suka dan termasuk yang Allah Ta'ala redha. Tapi kena tengoklah jalan yang kita nak buat tu, biar betul-betul Nabi bagi tahu, betul-betul ada dalam Quran, betul-betul dalam sunnah, baru kita boleh confirm yang ni Allah suka dan Allah redha. Yang ni biasanya orang faham. Yang kedua, ibadat yang kedua ialah ibadat yang bukan semata-mata ibadat. Dia ada maksud yang lain. Tetapi bila kita buat kerana Allah, dia jadi ibadat. Contoh apa? Kalau muslimat, kita bagi contoh yang kat muslimat lah. Contohnya, seorang isteri taat kepada suami. Taat kepada suami. Dia masakkan untuk suami dia, dia jaga pakaian suami dia, dia taat kepada suami dia. Tak boleh sebut banyak-banyak sekat tu, sudah. Pasal dia sebut lama, dia kata, ya ke, berasa tak puas hati juga tu, dia kata. Tak apa, Nabi SAW sebut, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi babin syi'ti, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apabila wanita itu salat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kehormatan diri dia, kemudian dia taat kepada suaminya, lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Kita pun tak perasan, bila suami balik rumah, kita pun ambil beg dia, kita pun letak tempat elok, kita pun sediakan makanan kat dia. Sampai-sampai akhirat, Allahu Akbar, sama seperti salat kita. Sebagaimana salat bernilai pahala, ketaatan itu juga bernilai pahala, kerana itu juga dinilai ibadah. Tapi dengan syarat, buatlah kerana Allah. Contoh lain, jaga anak, menyusukan anak, beranak untuk anak. Saya suruh bagi contoh. Kita kadang-kadang pun tengok ke isteri kita, wah anak kecil-kecil. Tahu, anak kecil-kecil pula. Beranak pula rapat-rapat. Tengok kecil tak habis lagi nak kena kiri kanan. Tahu-tahulah masa muda gitu berlaku kan. Tengok-tengok kita kalau kita nak bangun pun kejut jugalah bini. Bangunlah kalau nak semayang malam, bangun semayang witir, tak apa dah kita kata. Tapi bila kita fikir dia letih, ya Allah, mudah-mudahan menyusunya dia tu di tengah malam sama nilai dia dengan qiyamnya kita di tengah malam. Pasal apa? Sebab kita buat ibadat semata-mata ibadat solat, tapi dia pun kalau dia menyusu kerana Allah, bernilai ibadat juga. Dia panggil ibadat yang tidak semata-mata ibadat. Kita buat baik, hatta kalau kita berniaga sekalipun, kalau kita berniaga tu kerana Allah, insya-Allah dia bernilai pahala. Sebab tu beza orang Islam berniaga dengan orang bukan Islam berniaga. Pagi tadi pun saya sebut, kebetulan pagi tadi tafsir kita surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, cerita orang yang curang dengan timbangan kan. Kebetulan saya ada baca satu post sahabat saya semalam. Dia share beza orang Islam berniaga dengan orang bukan Islam berniaga. Okey. Orang Islam dia berniaga, semua orang berniaga nak untung lah. Semua orang yang berniaga nak untung. Tapi orang Islam, keuntungan yang dia dapat tu bukanlah keutamaan yang paling utama. Kerana dia berniaganya orang Islam, pertama dia nak cari rezeki yang halal. Kerana Allah suruh dia mencari rezeki yang halal. Yang kedua, dia ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus sadiq ma'as safaratil kiramil bararah. Peniaga yang jujur, dia bersama dengan para malaikat yang mulia lagi suci, lagi taat kepada Allah. Bererti perniagaan tu kalau dia buat kerana Allah dengan niat mencari rezeki yang halal, lalu dia berniaga pula dengan kejujuran dia, boleh jadi orang non-Muslim untung dia berjuta-juta, tapi dia ni sekadar jual karipak di tepi jalan, mencukupkan timbangan. Dia tak jual karipak oksigen, karipak inti oksigen, tahu kan? Tak tahu? Wila, karipak inti dia oksigen. Buka-buka karipak tak ada inti, gelembung yang ada oksigen lah tu. Kita tengok karipak ni, sedap ni karipak, buka-buka tak ada inti. Orang niaga kalau dia betul-betul kerana Allah, intinya cukup, rasa dia letak pula timbangan yang elok, boleh jadi dia tak untung banyak. Tapi sebelum dia dapat kira untung dia tu, dia dah dapat pahala kejujuran dalam perniagaan. Mana lebih besar antara untung hari tu dengan kejujuran yang dia buat? Pahala kejujuran, dia buat karipak, aku buat ni tak nak bagi karipak menipu, dia kata. Aku nak buat ni karipak ni, biarlah karipak yang betul-betul cukup sifat, cukup rasa sedap orang makan. Kalau orang beli, puas hati dengan harga yang aku jual. Jujurnya dia buat. Dia pun buat pagi tu dengan jujur, goreng siap-siap semua sekali, letak atas tu. Tiba-tiba orang beli separuh, tak balik modal. Di hukum dunia, dia berniaga tak untung.
Tapi hukum Allah, dia meniaga, dia telah termasuk dalam peniaga yang jujur. Boleh jadi sebelum dia kira duit untuk orang bayar harga hak dia jual, dia telah mengutip pahala-pahala yang banyak sebab dia adalah peniaga yang jujur. Benda ni kita tak nampak. Sebab tu saya kata ibadat ni berdua benda. Kita boleh tengok orang solat, orang puasa, orang baca Quran, orang berzikir, orang apa. Tapi kehidupan kita semuanya, andai kita channelkan kehidupan ni kerana Allah, semua perkara kita buat itu bernilai pahala insya-Allah. Even orang jual karipak, jual air balang, mungkin dia tak untung perniagaan dia. Berapa ramai orang operasi dia tak untung, tapi bila didagangkan di bursa, company dia naik. Ada lagu tu dah. Dia sudah operasi dia. Macam kita kata Grab. Orang kata Grab, operasi tak berapa untung. Tapi bila dipasarkan di Nasdaq dulu, dia punya company naik banyak. Pasal apa? Dia bukan nak untung dia pada operasi harian ni, dia nak listed tu. Bila dah listed, jadi untung. Kita kata perniagaan Allah lebih kurang juga. Boleh jadi operationnya dia tak untung, niaga rugi. Jual karipak tak habis, jual air balang separuh je habis, jual apa lagi tak habis. Tapi apabila dia orang buat ni kerana Allah, boleh jadi sebelum orang beli lagi hak dia, untung atau rugi, pahala dia ada dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peniaga yang jujur. Itu meniaga. Kalau orang kerja, orang mengajar, orang mana-mana, Allahu Akbar. Sebab tu nilai ni kita tak tahu. Saya bila duduk lama, akhir sekali kita tak boleh nak bangga dengan solat kita. Kita tak boleh nak bangga dengan puasa kita. Kita tak boleh nak bangga dengan zikir dan bacaan Quran kita. Sebab kita tak tahu. Boleh jadi ikhlasnya seseorang waktu dia bekerja lebih besar daripada ikhlasnya kita waktu kita beribadah. Dia kerja, dia tak fikir pun. Dia hanya kerja untuk, tahun ni saya pergi satu ceramah di sekolah. Sekolah kebetulan di Kelantan lah. Dia kata betul ustaz balik ni marilah satu. Dia kata kerja itu ibadah. Saya pergilah tengok cikgu besar, dia kata ustaz tolong bagi semangat sikit lepas PKP ni, cikgu tak semangat. Yang anak murid dia tak semangat, cikgu pun tak semangat juga. Saya kata kita tak tahu. Boleh jadi kita ni masa di masjid kita di berapa minit je. Subuh 10 minit atau paling-paling 20 minit. Zuhur ambillah 20 minit juga. Kalau satu waktu kita ambil maksimum 20 minit, 5 waktu baru 100 minit. 100 minit berapa? Baru sejam setengah, lebih kurang. Tapi kita di sekolah berapa jam? Daripada pagi 7.30 balik kadang-kadang pukul 3. Berapa jam tu? Hampir 8 jam. Andai kata kita tahu macam mana menukar kerja kita sebagai ibadah, boleh jadi pahala kita duduk di sekolah lagi banyak daripada pahala orang duduk di masjid. Kita tak tahu. Dia duduk mengajar anak orang, masalah murid lagi, cikgu lagi kena isi tu, kena isi ni. Semua tu andai kita buat kerana Allah, betapa banyak pahala. Hatta kita tak tahu, boleh jadi seorang suri rumah, dia duduk di rumah dia, jaga anak, kemah rumah, gapo semua sekali. Tengok-tengok lagi banyak daripada pahala orang duduk di masjid. Kita tak tahu. Sebab yang menerima amal ibadah, yang memberikan pahala besar tak besar ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mesti kekal fokus. Kita nak masuk syurga, jalan kita ke syurga. So apa yang menyebabkan hidup kita, semua kerja kita boleh transform dia daripada rutin harian kepada pahala? Dua benda. Syarat nak dapat pahala ni dua perkara. Semua orang biasa mendengar, kita ulang balik je ni. Syarat yang pertama, mesti buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Itu syarat pertama, no kompromi.
Kalau buat kerana selain Allah, Allah Ta'ala tak akan bagi pahala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah Tuhan yang paling tidak berkehendak kepada rakan kongsi. Siapa dia beramal, dia niatkan selain daripada aku, ataupun dia kongsikan dalam niat itu sesuatu selain daripada aku, asyraka bi ghairi, faman amila amalan asyraka bi ghairi, tiba-tiba dia niatkan selain daripada aku sebagai rakan kongsi aku, taraktuhu wa syirkah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tinggalkan amalannya dan aku tinggalkan sekutunya. Mana Allah Ta'ala kata, kamu minta dengan dia lah, aku jangan minta dengan aku. Syarat nombor satu apa dia? Ikhlas kerana Allah, buat kerana Allah. Dan prasyarat ikhlas ni, sebelum kita nak buat kerana Allah, mesti beriman lah. Kan? Tu prasyarat. Sebelum nak buat kerana Allah, mesti beriman kepada Allah. Kalau orang tu tak beriman kepada Allah, macam mana dia nak buat ikhlas kerana Allah? Itu prasyarat dia. Prasyarat dia beriman kepada Allah. Setelah iman, ikhlaskan semua pekerjaan kita kerana Allah. Hatta segelas air yang kita bagi untuk anak kita minum, kerana Allah. Sebab tu kalau kita buat kerana Allah ni, hilang terus stres kita. Hilang. Saya 19 hari bulan ni, saya duk cerita banyak kali. Kuliah ni saya ingat kalau orang dengar online, ustaz ni duk cerita benda sama. Sebab saya sangat-sangat teruja apabila ada seorang sahabat, dia kontak saya nak bagi satu talk berkaitan dengan kesihatan mental. Mungkin ada yang dengar ada kuliah sebelum ni, mungkin ada yang tak dengar. Dia kata, ustaz boleh tak bagi satu talk, topik dia kesihatan mental. Saya kata, tu bukan bidang saya, macam mana saya nak bagi? Saya cakap ngajar tafsir ni boleh lah. Tak, dia kata macam ni, saya nak kongsi pengalaman dengan ustaz. Waktu PKP dulu saya memang down sampai anxiety lah. Sampai pekat saya kena refer psikiatri, saya kena makan ubat. Tapi bila saya dengar kuliah, dengar ceramah ustaz, bila ustaz kupas qul huwallahu ahad, macam mana kita dengan Allah sebagai Tuhan tu, saya rasa itulah yang boleh mendamaikan hati saya sehingga akhirnya saya sembuh. Ustaz dia kata, saya sembuh. Kerana apa? Kerana tawakal kita, pergantungan kita kepada Allah tu, hilang segala stres kita. Saya kata macam tu, saya tak pernah pun fikir ceramah saya tu untuk orang yang ada tekanan masalah macam tu. Dia kata, tak ustaz. Jadi saya nak minta ustaz kongsikan dengan kawan-kawan saya. Saya kata, saya takut. Bolehlah dengan satu syarat, kalau kamu boleh kongsikan pengalaman tu. Nanti insya-Allah saya akan pergi kepada dia hujung minggu depan. Tapi nak sebutnya, macam mana nilai keikhlasan tu bila kita buat sesuatu kerana Allah, hilang stres kita. Sampai orang nak terima kasih, kau tak terima kasih, kau nak buat apa, kau ikut dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah Ta'ala kata, kami bagi antara sifat ahli syurga, bila dia memberi makan, dia kata, aku bagi makan ni kerana Allah. Kamu nak terima kasih pun tak apa, kamu tak terima kasih pun tak apa. Kamu nak balas pun tak apa, kamu tak balas pun tak apa. Pasal apa? Sebab aku buat bukan untuk balasan, aku buat bukan untuk terima kasih, aku buat untuk Allah. So kita tak stres bila kita buat macam tu. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita tak stres. Pasal apa? Kita yakin Allah Ta'ala ni innahu kana syakiran alima. Allah ni Tuhan yang maha mensyukuri. Makna kalau kita buat sesuatu kerana Allah, Allah Tuhan yang maha mensyukuri, pasti membalas kebaikan yang kita buat. Sama ada kita nampak atau kita tak nampak, sama ada cash di dunia ataupun Allah gandakan di akhirat nanti. Buat kerja sesuatu kerana Allah tak akan jadi stres, insya-Allah.
Hatta kalau kita didik anak kita sekalipun tiba-tiba jadi besar tak seperti yang kita cita-citakan, kita tak akan stres. Sebaliknya kita terus mengharap kepada Allah, ya Allah, aku serahkan anak aku tu kepadamu. Bimbinglah dia, bantulah dia, pandulah dia, lindungilah dia, jagalah dia. Kita tak stres. Pasal apa? Kita tahu dia bukan milik kita, tetapi dia milik Allah, dan Allah pemilik dia adalah Tuhan kita yang mendengar doa kita, yang mendengar rintihan kita. Dan doa seorang ibu tentang anaknya kepada Allah, tidak ada hijab antara Allah dengan ibu tersebut. So kita nak bimbang apa? Stres ke tak stres? Patutnya doa kalau kita buat kerana Allah. Okey? Syarat nombor 1 apa tadi? Nak tukar seluruh kehidupan kita jadi pahala. Syarat nombor 1 apa dia? Ikhlas. Buat sesuatu kerana Allah. Okey? Prasyarat dia iman. Dan tinggi atau rendah nilai ikhlas kita, semua orang boleh kata ikhlas. Tinggi rendah nilai ikhlas dia akan berkait dengan tinggi atau rendahnya iman dia. Ikhlasnya seseorang akan bergantung kepada tahap keimanan dia kepada Allah. Kalau dia betul-betul iman dia mantap kerana Allah, dia lagi tidak harap kepada makhluk, dia hanya harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak memurnikan ikhlas, dia bukan sekadar dia kata saya ikhlas tak. Nak cari kemurnian ikhlas, mesti kena kembali kepada iman. Nanti kita akan baca ayat-ayat hak nak baca gini ni. Topik tu ayat-ayat berkaitan iman dan takwa tu nak baca, tapi oleh kerana hari ni kelas mula-mula ni kan, kita mukadimah tu panjanglah sikit. Mukadimah lagi kau isi dah ni. Kira isi dah tu dah, boleh lah. Syarat nombor 1 ikhlas. Syarat nombor 2 bahasa mudah, ikut skema. Nak dapat pahala ni kena ikut skema. Kalau cikgu ni dia ikut skema. Skema pemarkahan. Dalam kuliah saya bareng dengan cikgu, saya tanya cikgu, kalau budak ni buat, kita minta 100 patah perkataan, tapi dia tulis 150 patah perkataan, lagi banyak daripada kita minta, tapi dia tulis tajuk dia lain, cikgu. Ada markah ke tak ada markah? Dia kata tak ada markah. Memang tak ada markah. Pasal apa? Tak ikut skema. Orang surat karangan tajuk lain. Suruh buat surat rasmi, dia pergi buat cerita berkeloh dekat kampung mana tak tahu. Memang tak boleh markah. Lepas apa? Skema tak sama. Kita dengan amal ibadah ni kena ada skema. Skema pemarkahan kita macam mana? Mesti mengikut panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Macam mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, maka macam itulah kita buat. Macam mana Nabi SAW ajar kepada kita, maka macam itulah kita buat. Nah, Islam ajar bagi seorang isteri, bagi seorang wanita, siapa yang paling besar hak dalam hidup yang dia kena taati? Siapa dia? Payah nak jawab, takut. Nak jawab. Dia benar. Batuk. Tapi dalam agama, hak paling besar adalah suami. Sebaliknya, hak paling besar seorang lelaki yang perlu dia buat baik kepada dalam hidup dia, kepada siapa yang paling besar hak dia? Ibu dia. Ini skema pemarkahan Quran. So kalau kita nak dapat pahala banyak, dalam balik rumah kita nampak hak mana paling besar pahala? Suami itu. Ada anak gini, ikut dia lah, dia pandai lah makan sendiri. Anak-anak tak pandai makan lagi, kita pergi semua, dia pun akhir sekali gebir-gebir, duduk tunggu nasi, tak sabar-sabar nasi. Contoh, ikut skema pemarkahan ke tak? Selesaikan dia. Itu skema dia. Kita balik rumah, seorang suami balik rumah, kalau tiba-tiba ada isteri, kemudian ada mak kita, kalau ikut skema pemarkahan, hak mana nombor 1 kita kena buat baik? Mak kita. Itu skema pemarkahan Allah Ta'ala. Orang tanya Nabi SAW,
Siapa orang yang paling berhak dengan kebaikan diri aku? Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Rasulullah, orang yang paling berhak dengan kebaikan aku ni siapa? Seorang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ummuk, ibumu. Dia tanya, siapa dia lagi? Ibumu. Siapa dia lagi? Ibumu. Siapa dia lagi? Barulah ayahmu. 3 kali ganda lebih besar. Saya mak ayah saya dia tak boleh, dia telefon tak sama. Kita telefon kat mak, dia tak kira telefon ke ayah. Telefon ke ayah tak kira telefon ke mak. Nah, telefon. Abah duduk mana? Abah duduk bawah ni, rumah 2 tingkat. Umi duduk atas. Abah duduk mana? Abah duduk dalam bilik, mak duduk dapur. Oh gitu. Kalau telefon ke mak banyak hari, ayah telefon. Mana lama tak telefon ke abah? Walaupun duduk serumah, tapi kita telefon tu dia ke akaun lain-lain. Jadi saya kena ni telefon. Hari ni telefon dah ke mak, tak lagi. Telefon ke mak. Hari ni telefon dah ke ayah, tak lagi. Telefon. Kakak dia telefon sekejap ni, lepas tak telefon, mak duduk mana? Tahu dia duduk bilik, mak duduk dapur. Telefon pula ke mak, pasal apa? Takut hak ni kira akaun lain-lain. Dia tak boleh. Kira, halo abah, apa khabar? Sihat gini-gini. Umi apa khabar? Umi pun sihat gini-gini. Kita tanya khabar mak kita dekat ayah. Tapi di sisi mak tak tanya khabar dia lagi. Tak telefon pula. Umi mak gapo? Oh, makan gapo gini. Tu ya, bukan apa pun. Tapi dia nak kita telefon kat dia kan. Jadi ikut skema pemarkahan. Kalau kita kena baik ke mak lebih, telefon ke mak lebih, tak apa. Skema pemarkahan, kita tengok bagaimana Allah minta daripada kita. Boleh faham? Allah minta daripada kita macam mana, Nabi perintahkan kita macam mana. Itulah yang kita buat dahulu. Sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang macam mana cara teknik nak buat baik, yang tu Islam tak sebut pun macam mana. Allah Ta'ala sebut lafaz mudah je, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Tak kira lah lagu mana pun. Kalau dia senang hati dengan kita beli KFC, tak ada mak makan KFC lagi ke lah ni? Tak makan dah. Kalau beli KFC cucu nak makan pun. Tapi dia suka baik. Apa yang menggembirakan dia? Kalau kita boleh pimpin dia pergi masjid, dia seronok kita boleh bawa dia pergi masjid. Alhamdulillah. Kadang-kadang ayah saya dia suka dia mari KL, dia suka ziarah kawan-kawan dia, saudara-saudara. Saya pun kata kalau ada kuliah dekat Bangi, kebetulan baru ni kat Bangi, kata abah, kita ada saudara waris dekat Bangi tu. Kebetulan malam ni ada kuliah di Bangi. Kalau abah nak pergi jalan, boleh lah. Sambil-sambil dengan kuliah, lepas kuliah kita pergi jalan rumah waris. Dia pun okey, seronoklah dia. Kita pun bawa dia pergi kuliah. Lepas habis kuliah, telefon ke saudara tu, nak jaga jalan rumah pun dia pun seronok. Kita menggembirakan dia pada apa yang dia seronok padanya. Islam tak letak kita mesti buat begitu, tak. Dia minat ke apa? Hatta kalau ayah kita tu minat pergi jalan-jalan pun kita bawa dia pergi jalan-jalan. Selama dia tidak berlaku maksiat kepada Allah, berbuat baiklah kepada dia. Ibu kita pun lagu tu juga. Ikut mana? Ikut skema pemarkahan Allah Ta'ala. Itu baru manusia. Pada lagi ada orang kena buat baik, jiran tetangga. Ada dalam skema pemarkahan Allah Ta'ala ada jiran tetangga? Ada. Saudara mara, adik-beradik, ada dalam skema pemarkahan tak? Ada. Rakan sepejabat, ada dalam skema pemarkahan tak? Ada. Ada ni. Kita buat baik belaka, tak ada masalah. Pasal apa? Dia selama dia ada skema pemarkahan. Ni dok kita ni kadang-kadang berhabis, berduit habis semua sekali, semata-mata nak buat benda yang Allah Ta'ala tak suruh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada benda yang baik Islamnya seseorang, dia tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suruh. Tak ada makna bagi dia. Saya kadang-kadang ada kawan-kawan, kami nak bola sungguh, beli baju, pergi gotu gini, minat sungguh. Kalau Manchester kalah, tak lalu makan. Tak lalu makan. Saya kata janganlah sampai tak lalu makan, makanlah. Tak ada bukan kata tak ada nilai. Tak ada nilai. Dalam skema pemarkahan Allah Ta'ala ni, duduk mana kita habiskan masa, tenaga, wang ringgit,
Hatta perasaan gembira kita korbankan kerana Manchester kalah main bola semalam. Dok mana dalam skema pemarkahan Allah Ta'ala? Kalau kami nak bola tu lah. Ada kami nak bola, minta maaf lah. Kalau betulan anda, minta maaf. Tapi nak sebutnya, skema pemarkahan tu ada ke tak? Dalam skema pemarkahan, kita pun layan cerita artis tu, gosip tu, begini. Habis masa kita tu. Ada tak dalam skema pemarkahan pahala Allah Ta'ala dalam perkara tersebut? Baiklah kita duk sibuk tanya khabar, duk pagi membawang hak benda baik lah. Tanya, aku ni nak sembang dengan siapa? Tak ada orang nak sembang telefon lah. Hello, apa khabar? Telefon ke kawan-kawan ke, tanya khabar, apa khabar, sakit demam, ada kawan-kawan kita hak sakit ke, kita nak pergi ziarah dan sebagainya. Membawang cara halal lah, bukan mengumpat gambar kan. Tapi maknanya apa? Kalau kita tanya khabar, kita menziarahi, jauh lebih baik daripada kita buat benda-benda yang tak ada dalam skema pemarkahan pahala. Nampak tak apa maksud saya? Nombor 2, syarat nak dapat pahala kena ada skema. Skema ni Allah Ta'ala suruh macam mana, Nabi SAW suruh macam mana, itulah makna dia skema pahala. Kalau benda tak ada, Allah Ta'ala tak suruh, Nabi SAW tak ajar, macam mana kita nak kata dia skema dalam pemarkahan pahala? Tak ada. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ni macam saya sebut perjalanan. Perkara yang boleh menjadikan kita mengharapkan sangat buat pahala ialah motivasi kita nak kepada syurga, dan setinggi mana iman kita, sebagaimana saya sebut tadi, setinggi mana iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ke tak, dalam Quran perintah bertakwa ni Allah Ta'ala perintahkan sekalian manusia. Nombor 1, Allah juga perintahkan orang-orang mukmin. Nombor 2, Allah perintahkan para nabi. Nombor 3, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari yang umum sampai yang khusus, semuanya Allah suruh kita ni jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa erti pula takwa? Kalau tadi apa erti ibadat, sekarang ni kita pergi kepada apa ertinya takwa. Apa erti pula takwa? Takwa ni ialah kita bahasa mudah kita takut kepada Allah. Tapi takut yang macam mana? Okay? Takut yang macam mana? Bila kita kata analogi hidup kita tadi, perjalanan kita menuju syurga, pertama kita takut kita tak sampai ke syurga. Yang kedua, kita takut apa yang kita bawa sampai ke destinasi itu menghalang kita daripada masuk syurga. Itu maksud takwa. Bahasa analogi, bahasa ta'rifan para ulama ialah rasa takut kepada Allah, sehingga kamu menjadikan antara dirimu dengan azab Allah itu pendinding atau satu penghalang, wiqayah. Contoh kita kata kita ni ada pintu rintangan api kan? Tahu kan pintu rintangan api? Tak tahu. Kalau kita buat rumah, kalau kita buat premis perniagaan, bomba nak kena tengok ada satu pintu dipanggil pintu rintangan api. Berlaku kebakaran, pintu tu tak akan hangus, api tak akan masuk kawasan pintu tu. Jadi kalau kita duduk di sini, kebakaran berlaku di bilik sana, kita ada pintu yang menghalang api tu daripada masuk tempat kita. Bahasa mudah, analogi. Saya bagi contoh nak suruh faham. Boleh faham? Pintu tu kita panggil pintu rintangan api. Dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, bila kita kembali kepada akhirat, kita tahu ada satu, tadi kita cerita tentang syurga, ada satu lagi kita panggil neraka. Neraka ni apa? Api.
api neraka kita. Sebagaimana dalam dunia kita ada pintu rintangan api yang menyelamatkan kita dari api kebakaran, maka di akhirat nanti ada sesuatu yang menghalang kita daripada api neraka. Dan sifat perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada api neraka itulah nama dia takwa. Cuma terjemahan takwa bukan pintulah. Takwa tu hadir dalam bentuk amalan. Mana-mana amalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka pun kita buat, kita rasa nak, maka itulah nama dia takwa. Kita berusaha menjadikan atau mencari sesuatu yang menghalang diri kita daripada api neraka, daripada azab Allah. Itu nama dia takwa. Dalam Quran Allah sebut banyak tentang takwa. Ada 240 tempat dalam Quran, sama ada kalimah taqwa ataupun fattaqun ataupun muttaqin, semua sekali ada 240 patah perkataan atau tempat dalam Quran. Besarnya nilai takwa yang ada dalam Quran supaya manusia ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bertakwa kepada Allah, maknanya dia takut azab Allah menimpa dia, lalu dia beramal dengan amalan-amalan yang menyebabkan dia tidak masuk dalam api neraka. Itulah nama dia takwa. Dalam Quran, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah. Maknanya Allah pesan kepada kita, hei manusia, mu kena takut kepada Allah, mu kena buat macam mana pun cara agar kamu selamat daripada api neraka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ataupun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah memerintahkan kita supaya bertakwa, yakni menyelamatkan diri dari azab Allah. Allah perintahkan. Saya sebut di awal tadi apa? Allah memerintahkan seluruh manusia secara umum. Kemudian Allah memerintahkan seluruh mukminin secara khusus. Kemudian Allah memerintahkan para nabi secara khususul khusus agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba perhatikan ayat Quran. Ayat pertama dalam surah Al-Hajj, ayat yang pertama. Surah An-Nisa juga ayat yang pertama. Dua surah Allah mulakan dengan perintah takwa untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. An-Nisa ayat 1, Al-Hajj ayat 1. Sama Allah Ta'ala memerintahkan, hei sekalian manusia, baik mu bangsa Melayu, ke Cina, ke India, ke Kadazan, ke Murut, ke orang kulit putih, ke orang kulit hitam, ke orang kulit sawo matang, ke tak kira mana, yang nama dia manusia, Allah peringatkan, hei manusia sekalian, kamu kena takut kepada azab Allah, selamatkanlah dirimu daripada azab Allah. Dengan cara mana? Hak kita sebut di awal tadi. Dengan cara menjadikan hidup kita sebagai ibadah. Dia akan menjadi pelindung kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Allah juga memerintahkan orang beriman sebagaimana surah Ali Imran ayat 102. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Maknanya perintah takwa ni kepada orang beriman pun Allah suruh, kepada sekalian manusia pun Allah Ta'ala suruh. Jangan kata sampai akhirat Allah Ta'ala tak suruh pun. Tak, Allah Ta'ala kata aku suruh belaka dah. Orang mukmin pun aku suruh, manusia yang tak beriman pun Allah Ta'ala suruh. Dan yang ketiga, even Nabi SAW pun Allah Ta'ala perintahkan supaya bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin.
Wahai Nabi, surah Al-Ahzab ayat 1. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya kalau kita tiba-tiba kata bertakwalah kamu kepada Allah, orang Arab kalau dia nak marah dia kata gitu. Kalau orang Arab kalau dia nak marah, ittaqillah, dia kata. Dia nak marah tu, takutlah kamu kepada Allah. Dia nak suruh kita jangan buat main-main lah, buat betul-betul. Maknanya bertakwalah kamu kepada Allah, jangan tipu, jangan buat nanya, jangan ittaqillah. Maknanya dia suruh kita buat betul-betul dengan level takut kepada Allah. Orang Arab dia kata gitu. Bila kena perkataan ittaqillah, makna aku buat salah kau. Biasanya kita kata gitu lah. Sebab biasa kalau orang kata ittaqillah sebagai ancaman kepada azab, berarti kita ada buat salah. Kan? Lepas tu kalau kawan-kawan dengan orang Arab, bila dia kata ittaqillah, kita berkata aku ada buat salah. Tapi bila kita faham betul-betul, rupa-rupanya ittaqillah, perintah bertakwa ni Allah Ta'ala perintahkan even kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa setiap manusia kena takut. Hatta Nabi sendiri pun Allah Ta'ala suruh takut kepada azab Allah. So kalau Nabi tu level dia lagu tu pun kena takut, kita ni lagi. Kita ni lagilah. Sebab tu saya kata jangan, Nabi kata, Allah Ta'ala kata fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu tu bagus. Kita tak tahu, saya tak tahu. Sungguh saya tak boleh kata. Bila saya sebut kata cerita bab ibadat di luar masjid tadi kan, Allahu Akbar. Orang berkebun pun kita tak tahu. Nabi SAW sebut, siapa cucuk tanam, binatang makan hasil tanaman, burung makan pun dapat pahala. Nah, saya pun mikir, banyaknya pahala ke tanam padi. Kerja orang politrafik lagi IPD Ampang ceramah. Dia kata apa? Saya kata, kalau dalam hadis ikut skema pemarkahan pahala ni, siapa yang mengalihkan sesuatu yang menghalang jalan ni ada pahala tak? Orang buang sampah daripada dia ada paku, saya tengok ada paku lah, dia ambil paku tak tepi, ada pahala tak? Ada kan? Pasal apa? Menghalang sesuatu dari jalanan atau membuang sesuatu yang menghalang jalanan dikira pahala. Nabi SAW kata iman ni ada 70 lebih cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah buang sampah dari jalanan. Betul tak? Saya pun kata, kalau politrafik, dia duduk tu bukan kecil-kecil punya sampah dia alih. Kereta rosak dia suruh pergi tepi. Ataupun kereta pagi-pagi tu jam tu, dengan adanya dia tak berlaku jam. Orang boleh pergi hospital, orang sakit sampai ke hospital. Orang nak belajar sampai ke sekolah. Orang nak bekerja sampai ke pejabat. Orang yang nak beli sampai ke kedai. Peniaga sampai ke tempat dia jual. Berapa banyak kenderaan yang lalu, dia permudahkan urusan dia. Kalau dia buat tu kerana Allah, banyaknya pahala dia. Saya kata, tiba-tiba kita rasa, aku ni nak jadi politrafik juga lah ajak. Sampai kita mikir gitu, cemburunya tengok pahala. Tapi kena ada nilai iman dan takwa tu lah. So kalau Allah Ta'ala suruh kita bertakwa, kita kena betul-betul bertakwa. Even Nabi SAW pun Allah perintahkan dia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kadang-kadang Allah Ta'ala dia bila perintahkan dengan takwa, dia gabungkan dengan sesuatu yang lain supaya menambahkan kesungguhan seseorang dalam takwa. Mana Allah Ta'ala kata tadi, ya ayyuhan nas ittaqu, wahai orang manusia bertakwa kepada Allah. Tapi ada beberapa ayat Allah gabungkan antara perintah takwa dengan sesuatu yang lain, sama ada galakkan ataupun ancaman supaya manusia ni rasa bersemangat untuk bertakwa kepada Allah. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196.
Surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Ta'ala kata apa? Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah itu maha keras azabnya. So kenapa kita kena bertakwa kepada Allah? Sebab Allah tu maha keras azabnya. Takutlah. Bila dengar azab Allah keras, kita berasa, aku takutlah kepada Allah. Satu. Ada kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan dengan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Surah Baqarah ayat 203. Allah Ta'ala kata, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu semua akan dibangkitkan kepadanya. Jadi Allah ingatkan kita, kenapa kita kena bertakwa kepada Allah? Sebab nanti kita akan kembali bertemu dengan Allah. Allah ni maha azab wa azab dia. Kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah juga bagi tahu dalam surah Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kepada satu hari yang seorang anak tidak boleh membantu ayahnya dan seorang ayah tidak boleh membantu anaknya. Allah Ta'ala kata kena takwa kepada Allah sebab sampai nanti hari akhirat tak ada orang boleh tolong kamu kecuali Allah. Anak tak boleh dah bagi tolong kita. Dan Allah Ta'ala kata lagi surah Al-Ma'idah ayat 4, wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Cepat perhitungannya. Kena takut kepada Allah. Dan Allah juga mengingatkan dengan ilmunya yang luas. Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-7. Banyak dah ayat Quran kita bagi hari ni. Bertakwalah kamu kepada Allah kerana Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. So kalau kita nak cerita, tadi kita sebut apa 240 tempat kan dalam Quran kan. Banyak tak habis hari ni kita nak baca tu. Cuma saya nak sebut beberapa kenapa kita perlu rasa takut kepada Allah. Tadi kita dah sebut. Pertama, kerana Allah ni azab dia sangat pedih. Yang kedua, kerana kita akan kembali kepada Allah. Nak ataupun tidak, semua kita akan kembali kepada Allah. Yang ketiga, kerana hari kita kembali tak ada orang dah boleh tolong kita melainkan Allah. Yang keempat, kerana Allah maha cepat hisab perhitungan dia. Yang kelima, kerana Allah tu kita kena takut kepada dia sebab dia tahu belaka tentang kita. Orang je tak tahu kat kita, kita berasa aku okey ke, orang tak tahu. Ni saya ni tuan-tuan, saya ni depan ni sebab tuan-tuan puan-puan tak tahu je saya setara mana. Dosa saya, aib saya tak tahu je. Kalau tahu malu. Kita ni boleh bercakap dengan manusia ni sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu kita. Nah, sebab apa? Sebab Allah tahu belaka tentang kita. Jadi sebab itu kita kena pakat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan takwa ni Allah Ta'ala kata dia adalah sebaik-baik bekalan kita. Jadi kalau kita tadi highway kita yang panjang tadi kan, masa kita pun banyak kan, bekalan apa yang kita nak bawa paling the best, orang panggil bekalan terbaik untuk kita bawa kembali kepada Allah? Jawapan dia takwa. Allah Ta'ala kata wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah
ayat 197. Jadi sebab itu apabila kita sedar akan hakikat iman dan taqwa tu, kita dah beriman kepada Allah, kita tahu hakikat kehidupan kita ni macam mana, dan bekalan kita yang paling baik tidak ada yang lain melainkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada tempat sebenarnya yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah melainkan pergi hampir dekat dengan Allah. Di takwa ni takut kan? Takwa ni takutlah kepada Allah. Takwa ni takutlah kepada Allah. Biasanya kita, takutlah kamu kepada Allah. Tapi takut kepada Allah ni nak selamat daripada Allah macam mana? Takwa ni bukan takut macam biasa-biasa takut. Kalau takut kepada binatang, kita lari daripada dia. Takut daripada singa, kita lari daripada singa. Takut daripada malapetaka, kita lari daripada malapetaka. Takut daripada banjir, kita naik ke gunung yang selamat daripada air. Takut kepada kebakaran, kita lari tempat yang selamat yang tidak disentuh api. Itu takut kepada makhluk yang biasa. Tapi takut kepada Allah, nak lari ke mana? Jawapan dia, tidak ada tempat yang lebih selamat daripada azab Allah berbanding berada dekat dengan Allah. Tempat paling selamat daripada azab Allah ialah berada di sisi Allah. Tempat yang paling selamat dari azab Allah ialah berada di sisi Allah, yakni dekat dengan Allah. Makin kita takut, takut api neraka ni, takutnya. Jangan lari. Salat 2 rakaat, pergi dekat kepada Allah. Nah, jangan makin takut pada azab, makin kita lupa Tuhan. Itu tak jadi. Aku takut api neraka ni, Allah Ta'ala suruh. Aku takut, aku tak nak. Tak nak gimana? Makin kita takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, salat 2 rakaat, ya Allah tolong aku. Kita teringat kepada hari akhirat, kita bagi sedekah, ya Allah bantu aku. Kita teringat pada hari akhirat, kita puasa, ya Allah bantu aku. Makin kita takut kepada Allah. Takwa ni, makin kita takut, makin kita dekat. Makin kita takut, makin kita dekat. Sebab kita faham, tidak ada tempat yang paling selamat atau yang boleh menyelamatkan kita dari azab Allah melainkan berada hampir atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dengan cara kita memperbanyakkan ibadah yang kita sebut tadi, sama ada ibadah semata-mata ibadat ataupun ibadat yang dia panggil bukan semata-mata ibadat tapi kita buat kerana Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian itu dapat kita mengambil manfaatlah daripadanya, insya-Allah, insya-Allah. Bab takwa ni panjang kalau nak bahaskan lagi tentang natijah takwa, keutamaan takwa, sifat-sifat orang yang bertakwa. Panjang dalam Quran, terlalu banyak cerita dia. Tapi apa yang kita sebut tadi sebagai mukaddimah awal, mudah-mudahan dapat memberikan kepada kita satu gambaran dan pentingnya, pentingnya kita ni beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk menjaga diri kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, sehingga destinasi kita nak ke syurga yang kita jelaskan di awal tadi, mudah-mudahan kita selamat sampai, kita dan ahli keluarga kita dengan selamat sejahteranya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, wallahu taala a'lam. Itulah yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah, mohon dimaafkanlah. Lagu tu lah moga kita mari jaga-jaga mula-mula dah. Ada kurang, ada tak kena ke apa, kena royaklah, insya-Allah. Tak kena dari sudut ilmu, mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Tak kena dari sudut panggil bahasa, terkasar bicara, terguris hati ataupun perasaan pun minta maaf juga. Kita kosong-kosong lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada tuan rumah yang sudi menjemput. Terima kasih kepada yang hadir. Dan terima kasih kepada semualah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan kan? Tak ada. Jangan tanya lah. Kalau tanya lama lagi. Okey. Ya. Kan ada bawa buku betul zikir pagi petang. Hmm. Nak bagi
Ustaz cerita sikit-sikit. Okey. Nanti kita bagi dia orang. Okey. Ada salah seorang jemaah kita ni, alhamdulillah, hari ni dia bawa cendera hati untuk kita semua nak bagi buku zikir pagi petang. Buku zikir pagi petang ni mungkin kita biasa dengar dah. Mungkin tak biasa dengar. Tapi sebenarnya zikir ni banyak sangat kebaikan dia. Kalau kita pagi-pagi kita mulakan pagi kita dengan zikir pagi, insya-Allah sehari itu kita dapat banyak kebaikan. Kalau kita baca petang sampai malam hari itu pun kita dapat kebaikan. Dan terkandung di dalamnya zikir-zikir yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau orang tu meninggal hari itu dia masuk syurga. Itu penting zikir. Ada orang, kalau saya pernah tengok video kata siapa amal zikir tu tak mati. Pernah dengar tak? Ada orang ajar zikir, kalau dia baca zikir tu tak mati. Sehinggalah pada tahun tu nak terjadi cerita dia nak mati, dia lupa baca zikir tu baru mati. Hebat betul zikir dia siapa tak mati. Kalau ada zikir tak mati, nak amal ke pak kita ni? Nak ke? Zikir tak mati ni, nak? Saya nak bui kalau ada ni. Ada ni. Nak ke tak nak? Kalau ada pun tak nak, saya tak nak. Tapi memang dalam agama tak ada. Tak ada zikir tak mati ni, mana ada. Zikir kita baca menghalang dari mati, tak ada. Tak ada orang boleh halang malaikat maut nyabut nyawa kita. Tapi Nabi SAW ajar kepada kita zikir andai mati hari tu masuk syurga. Yang tu yang kita nak. Kita tak boleh halang mati kita, tapi bila kita meninggal kita nak masuk syurga. Kalau andai dua pilihan saya bagi, andai sungguh ada zikir tak mati dengan zikir masuk syurga, mana nak? Mesti nak zikir masuk syurga. Nah, zikir masuk syurga ni ada dalam zikir pagi petang. Sungguh, bukan saya kata, Nabi SAW kata. Siapa yang kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dia sebut di pagi hari, meninggal sebelum petang, mati masuk syurga. Nabi kata. Siapa baca zikir tu di petang hari, dia meninggal sebelum pagi, dia mati masuk syurga. Nabi sebut lagu tu. Rugi kalau kita tak baca ni. Benda pendek je. Cuba baca dengan saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ingat belakang dah ni. Lancar molek dah tu. Masya-Allah. Sekali lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pendek tak sikit tu? Mudah ke payah nak ingat? Mudah. Ingat ke tak lagi? Ingat dah? Hak ingat dah tu baguslah. Hak kita bimbang, dia ingat, hak tak ingat nak baca. Orang tanya, ingat ke tak zikir? Ingat. Hak tak ingat ke? Tak ingat nak baca, tak ingat, bukan tak ingat hafal. Tak ingat nak baca hari ni. Itu kita bagi buku tu, insya-Allah pagi-pagi sebelum kita buat kerja apa-apa, duduk situ 10 minit baca selesai. Insya-Allah. Boleh dah? Boleh dah. Mudah-mudahan dia memberi kebaikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam agama. Berilah kepada kami kefahaman dalam agama kami, dan jadikanlah kami orang yang beramal dengan amalan kebaikan. Ya Allah, taufikkanlah kami, pandukanlah ubun-ubun kami kepada apa yang Engkau suka dan apa yang Engkau redha. Jadikanlah kehidupan kami bernilai ibadah dan diberikan pahala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mengikuti panduan sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari awal hingga akhirnya, dan kembalikanlah kami di akhirat nanti agar kami dapat bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami kembali ke dalam syurga nanti insya-Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.